Sudah? Itulah tadi. Ya itulah. Ya itulah. Ya. Kemana? Kita mulai. Apa kamu? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من عذاب النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita menjadi seorang hambanya, yaitu menjadi hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu seperti yang kita tahu adalah satu nikmat yang besar dalam setiap hambanya. Seperti yang kita lihat, tidak semua di dunia ini mendapat keimanan. Tidak semua di dunia ini dapat berpegang dengan kalimat tauhid seperti mana yang kita dapat sekarang ni. Oleh itu, kita lah menjaganya. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dan mengekalkan kita dalam keimanan ini. Namun begitu sebenarnya pada hari ini kita sebenarnya ada agenda yang besar. Kita ada program ataupun kita ada forum yang besar, yaitu forum perdana kita ini. Kita didatangi oleh beberapa ustaz-ustaz yang hebat. Ustaz-ustaz kita import dari jauh ni. Orang Indon cakap bukan kaleng-kaleng. Ustaz kita ni bukan calang-calang InsyaAllah dijamin akan menjelaskan atau menerangkan persoalan-persoalan kita pada hari ini berkaitan dengan tajuk kita, yaitu indahnya Islam. Ustaz-ustaz kita inilah yang akan menerangkan secara terperinci apa itu sebenarnya Islam itu indah. Seeloknya lah, sebaik-baiknya lah sebelum kita memulakan forum ni, sebelum kita menanyakan persoalan kepada ustaz-ustaz kita ni, alangkah baiknya lah kita memperkenalkan ustaz kita atau panel kita yang pertama ini, yaitu ustaz ini seorang doktor, Ustaz Dr. Aziz bin Yunan Al-Hafiz. Dia sebenarnya seorang rektor, tapi bukan di Malaysia lah, tapi luar negara. Tak silap saya di Myanmar ni. Dia ada college. Alhamdulillah. Ustaz kita ini insyaAllah dijamin akan dapat menjelaskan persoalan kita nanti. Dan ustaz kita yang kedua ni, mungkin kita orang-orang di Sabah ni sangat mengenali ustaz ini. Sebab ketika perang Tan Duau dulu di Sandakan, Sabah, ustaz inilah di barisan pertama. Walaupun ustaz kita ini seorang paskal, tetapi ustaz kita ini akan menjelaskan persoalan kita pada hari ini. Dan dia akan dapat berkongsikan pengetahuan dan pengalaman dia, ustaz kita ini, yaitu Ustaz Haji Razman bin Jong. InsyaAllah beliau ni sudah 2 kali naik haji ni. Dan yang ketiga ni, ya ini ustaz kita ni kita import dari jauh ni. Kita import dari negara China. Ustaz ni, ustaz nama dia Ustaz Hamzah. Kalau nama China dia Chong Kakiat. Itu muka dia ada cat-cat sikit lah. InsyaAllah ustaz kita ni China ni bukan alang-alang ni. Bukan kaleng-kaleng ni. InsyaAllah. Kita akan pergi kepada soalan yang pertama ni. Kita ke panel kita pertama ni, Ustaz Aziz. Persoalannya, apakah amalan yang mampu menghadirkan cinta seorang hamba itu kepada Allah? Okey, persilakan Ustaz. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustaz Mas'ud bin Umar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi bersyukur kita pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu
Sama-sama lagi dapat merasai kemanisan, kesejahteraan Islam. Dan sama-sama itu dapat merasai cintanya Allah kepada kita. Jadi kita dalam majlis ini kita membincangkan tentang cinta Allah kepada kita dan cinta kita kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita sebagai makhluk di atas bumi ini adalah sia-sia jika kita tidak cakna tentang perihal cinta kepada Allah. Sebab apa? Sebab matlamat hidup kita ni hanyalah untuk mendapat kasih kepada Allah. Kalau kita tidak dapat kasih kepada Allah, jadi sia-sialah kita hidup. Kan? Jadi kita mesti berusaha untuk tahu ataupun berusaha untuk amalkan beberapa amalan yang kita boleh mendatang menghadirkan cinta kita kepada Allah. Kan? Jadi pada hari ini saya akan menceritakan tiga amalan ataupun tiga perkara yang kita mesti buat untuk menghadirkan cinta kita kepada Allah. Yang pertama, berdasarkan hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis tu, Inna Allah yuhibbul amdul taqi ghani khafi. Maksudnya, Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia dengar Nabi cakap sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, taqi, ghani tu dalam literal translate dia kaya atau khafi, samar. Jadi yang pertama adalah taqi. Taqi ni apa? Taqi ni adalah bertakwa. Jadi salah satu amalan untuk mendapat cinta Allah ni adalah menjadi hamba yang bertakwa. Bertakwa ni apa? Bertakwa ni berarti kita jalan ke perintah Allah dan jauhkan segala apa yang hal-hal yang dilarang oleh Allah. Asma binti Rashid, seorang penulis, dalam buku dia Ibadah yang paling dicintai Allah, dia mendefinisikan taqi itu adalah beriman kepada gaib, mendirikan solat, menginfakkan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala padanya, menghindari yang diharamkan, taat dan mengikuti syariat Allah yang mengutuskan dengannya penuntut Rasul. Maknanya takwa ni luas kan. Kita ikut apa yang Allah cakap dan jauhi apa yang dilarang. Itu takwa lah. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah ghani. Ghani ni literal translate dia kaya, tapi sebenarnya bukanlah kaya harta kat sini sebenarnya. Untuk dapatkan cinta Allah ni, kita mesti kaya jiwa. Dalam salah satu hadis Nabi juga, laisa ghaniyan an kasiril ard walakin ghaniyun nafsi. Maksud dia bukanlah kaya kerana banyaknya harta benda, tetapi kaya itu yang sebenar adalah kaya hati. Jadi kita mestilah kaya hati ni makna dia apa? Okay. Kaya hati ni, kaya jiwa ni maksud dia dia sentiasa merasa cukup. Kalau kaya harta, dia tidak akan rasa cukup. Dia akan nak cari lagi harta. Dia rasa tak puas, tak bersyukur. Dia tak, itulah tak cukup dengan apa yang Allah bagi. Tapi kaya jiwa ni pula, dia sentiasa bersyukur walaupun apa yang dia dapat tu taklah banyak macam orang yang dapat. Rezeki dia secukupnya. Itulah maksudnya ghani. Ghani ni maksud dia bersyukur. Dia rasa cukup dengan apa yang Allah bagi. Itu ghani. Yang ketiga pula yang kita sebut tadi, pertama taqi, yang kedua ghani, yang ketiga pula khafi. Khafi ni maksud dia samar ataupun tersembunyi. Maksudnya tersembunyi ni, orang ni dia selalu berusaha untuk menjauhkan dia daripada pandangan manusia. Dia tak nak sebab apa dia nak
jauhkan dia daripada pandangan manusia sebab dia tak nak riak. Dia tak nak sum'ah. Dia sibuk dengan perkara-perkara yang hanyalah bermanfaat untuk dia. Untuk dia akhirat lah, benda-benda akhirat. Walaupun dia tu popular tanpa dia sedari, contoh macam Habib dah. Contoh macam Habib Liu. Dia pun tak nak popular sebenarnya, tapi benda yang dia buat tu orang suka. Orang mempopularkan dia. Itu tak apa. Sebab apa? Jangan popular sebab sekarang ni zaman fitnah. So, seseorang tu sepatutnya dia tak payahlah sibuk dengan zaman fitnah ni. Sepatutnya zaman yang kita banyakkan beribadat. And hadis Nabi juga cakap al-ibadah fil harji dal hijrah ilayya. Maksud dia bahawasanya ibadat pada zaman fitnah ni mendapat pahala seperti berhijrah dengan Nabi. Tu hadis Nabi. Maknanya zaman fitnah ni kita diracunkan minda kita supaya popular ni adalah segala-galanya, duit ni adalah segala-galanya. Padahal tak. Sebab zaman fitnah ni lah zaman yang paling ibadat tu dianggap mahal lah, dianggap susah. Sebab itulah Allah naikkan pangkat-pangkat orang yang banyak beribadat pada zaman fitnah ni. Itulah antara 3 perkara yang kita boleh buat. Saya nak tambah satu lagi. Jadi 4 lah. Amalan yang kita boleh mendatangkan cinta kepada Allah adalah yang tak lain tak bukan lagi mana paling biasalah kita dengar, iaitu zikir. Zikrullah. Dan zikir ni dia mendidik kita untuk sebut nama Allah. Bila kita sebut nama Allah ni, biasanya kita akan jatuh cinta dengan apa yang tersebut. Contoh kalau kita sayang dengan seorang perempuan ni, nama dia Fatimah. Kita selalu sebut nama Fatimah kan. Jadi kita automatik akan tambah cinta dengan dia, tambah rindu pada dia. Sama juga dengan tu. Nak mendidik hati kita ni sayang pada Allah, cinta pada Allah. Kita selalu sebut nama dia. Sebutlah la ilaha illallah. Nama dia ada banyak. Sebut je nama apa-apa. Jadi bila kita sebut nama dia, kita selalu ingat dia, cinta kita pada Allah. Dan Allah cakap, siapa yang ingat dia, dia akan ingat kita. Jadinya, bila kita cinta pada Allah, insya-Allah Allah akan cinta kepada kita lebih pada apa yang kita jangkakan. Itulah antara amalan yang kita boleh lakukan. Yang keempat ialah zikir. Dan ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kita banyak zikir, hati kita akan tenang. Itu saja daripada saya. Sedikit pencerahan tentang amalan yang menghadirkan cinta kepada Allah. Ada 4: taqi, ghani, khafi dan zikir. Okey. Kembali saya pulangkan semula majlis kepada penacara majlis. Dipersilakan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Begitu jelaslah penerangan daripada Ustaz tadi, yang mana kita pertama sekali tadi kita dapat dengar tidaklah bermakna kehidupan kita ni jika tidak ada cintanya Allah. Sangat cantik ayat itu Ustaz. Dan apa yang paling penting tadi Ustaz sampaikan adalah pertama sekali itu takwa. Ya, kita ni perlu bertakwa dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Dan kedua tadi ghani, iaitu kaya. Bukan bermakna tu kaya dengan harta. Laisal ghina an kasratil ad walakinnal ghina nafs. Kata apa tadi? Kaya itu bukanlah pada harta benda, tetapi kaya itu pada diri. Begitulah Ustaz kata tadi, pada diri kita. Maksudnya apa yang kita ada tu kita syukuri. Dan yang ketiga tadi adalah khafi, tersembunyi daripada orang ramai. Maksudnya perbuatan baik kita tu tidak mahu terlihat oleh orang lain. Alhamdulillah. Dan yang paling penting tadi, yang terakhir Ustaz tadi, Ustaz menambah isi dia tadi, iaitu zikir, iaitu menyebut-nyebut nama Allah, mengingat Allah. Dengan kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka akan lahirlah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz penerangan tadi. Dan seterusnya, tanpa membuang masa lagi, kita akan terus kepada panel yang kedua. Dipersilakan Ustaz Razman, iaitu soalannya
indahnya cinta. Dipersilakan Ustaz Razman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana hari ini berjumpa lagi, bersua lagi dalam forum pada hari ini. Kita kembali kepada persoalan yang telah diberikan sebenarnya tadi, ialah indahnya cinta Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kepadanya melalui ibadah ataupun aspek lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia selain beribadat kepadaku, yakni melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Oleh sebab itu, betapa besarnya cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau curahkan kepada kita agar kita tahu, agar kita sedar bahawa Dia telah hulurkan cintanya kepada kita, tinggal kita sahaja yang menerimanya atau menolaknya dan seumpamanya. Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Pelbagai makhluk yang Dia ciptakan, daripada makhluk yang bernama malaikat hingga bernama iblis. Namun dari semua yang Dia ciptakan itu, Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk menjadikan makhluk yang paling mulia dan sempurna dalam penciptaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia makhluk yang terbaik? Sebab Allah itu cintakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan kelengkapan sesuai dengan keadaannya. Dalam kalangan manusia, dari zaman Adam alaihissalam hinggalah hari ini, berbelian manusia di muka bumi ini, banyak ramai yang tidak berstatuskan Islam, ramai yang berstatuskan Kristian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk dapat agama Islam itu salah satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima di setiap agama yang ada di muka bumi ini. Bermakna Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita kemuliaan dalam kemuliaan. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang bermaksud tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan diri kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Sedangkan ia berusaha mengerjakan kebaikan, ia pula mengikut agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap dari dasar tauhid, dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan tidak ada seseorang pun yang lebih baik agamanya daripada orang yang tunduk patuh dengan hati yang segenap anggota tubuhnya kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kalangan orang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam alaihissalam hinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah pilih kita untuk menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling mulia daripada semua makhluk. Subhanallah, bukan itu sahaja, bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan kita pelbagai nikmat, daripada sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besar nikmat. Itulah bukti Dia sangat mencintai hamba-hambanya. Oleh sebab itu kita berilah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengurniakan segala-galanya kepada kita, menjadi umat manusia yang bertakwa kepadanya serta melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Razman atas perkongsian tadi dan penjelasan tadi daripada Ustaz. Alhamdulillah, sangat jelas. Begitulah indahnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Islam. Dan tanpa membuang masa lagi, kita akan terus kepada panel yang terakhir ni. Panel terus kepada penghujung siaran kita pada hari ini.
Iaitu kita akan menyoal Ustaz kita ni, jika benar Islam itu indah, apakah tanda hamba tu mencintai Allah? Ustaz, silakan. Terima kasih kepada pengacara Ustaz Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat kesihatan, nikmat panjang umur, serta banyak lagi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus kepada persoalan tadi, apakah tanda hamba mencintai Allah dan Allah mencintai hambanya? Pertama sekali kita kena tahu kebahagiaan itu adalah apabila Allah redha dengan kita dan kita redha dengan Allah. Dan kebahagiaan itu adalah apabila Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Orang beriman ini hidupnya adalah hanya untuk Allah. Segala-galanya hanya untuk Allah. Orang beriman menganggap dunia ini tidak bernilai. Kerana apa? Kerana orang beriman dia meletakkan di dunia ini hanya di tangan, bukannya di hati. Tanda orang beriman salah satunya adalah dia sanggup mengorbankan dunia demi mencari keridhaan pada Allah. Antara amalan ataupun tanda hamba mencintai Allah adalah salah satunya yang paling utama semestinya menjaga solat, iaitu solat 5 waktu dan mengamalkan solat sunat. Dalam aspek penjagaan solat kita kena perhatikan beberapa perkara. Antara sunnah yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah kaum lelaki adalah disunnahkan untuk solat berjemaah di masjid. Manakala perempuan pula solat di awal waktu lebih afdal, tapi berada di rumah. Pahala keduanya ini adalah sama. Itu adalah salah satu sifat bukti kasih sayang pada Allah, pada hambanya, di mana pahala solat berjemaah bagi lelaki dan pahala solat bersendirian di rumah bagi wanita adalah sama. Itu adalah salah satu tanda amalan lah untuk hambanya mencintai Allah. Kalau kita tengok apabila apa waktu yang terindah ataupun yang paling dinantikan oleh seseorang ketika sedang mencintai seseorang, semestinya adalah untuk menjumpai kekasihnya ataupun orang yang dia cintai. Begitulah juga orang beriman, dia sentiasa menanti-nantikan solat kerana dia tahu solat adalah waktu yang paling hampir dengan Allah. Seterusnya dalam aspek penjagaan solat 5 waktu sebenarnya banyak hikmah dalam melazimi solat berjemaah di masjid bagi kaum lelaki. Antaranya adalah kalau kita berusaha menjaga solat berjemaah di masjid, itu adalah salah satu tanda usaha kita untuk menjauhi dan memperbaiki diri kita. Karena apa? Ada hadis Nabi SAW memberikan pada kita kelebihan orang yang datang ke masjid apabila dia berwudu dari rumah dengan sempurna,
maka dia pergi ke masjid. Setiap satu langkahnya Allah menghapuskan dosa, dan setiap satu langkahnya lagi Allah mengangkat darjatnya. Itulah salah satu kelebihan ataupun tanda orang yang beriman dan mencintai Allah. Seterusnya tanda hamba ini mencintai Allah seperti yang Ustaz Aziz cakapkan tadi, melazimi berzikir. Apabila kita mencintai orang ataupun seseorang itu, jika kita sebut namanya berkali-kali, kita akan rindu. Begitu juga berzikir. Orang yang melazimi berzikir ini banyak kelebihannya. Antaranya adalah dapat menghapuskan dosa, melembutkan hati, dan melembutkan lidah kita untuk berkata yang baik. Itu saja daripada saya, tidak panjang. Apa yang baik datang daripada Allah, dan apa yang kurang itu adalah sebab daripada kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Hamzah. Mana kita dengar tadi, mencintai Allah tu, bukti kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita mengetepikan dunia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan dunia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Ustaz Hamzah katakan tadi, dalam sebuah perhubungan ni ataupun percintaan ini, sesuatu yang indah tu adalah pertemuan. Maka di sini Ustaz Hamzah tadi menjelaskan pertemuan itu dengan Allah tu adalah dengan solat, dengan menjaga solat, dengan berusaha solat, solat berjemaah, solat awal waktu. Begitulah tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, dengan berakhirlah penjelasan panel yang terakhir tadi, maka berakhirlah juga forum kita pada hari ini. Apa yang kita dapat tadi adalah bahawasanya dalam kehidupan kita ni, apa yang paling penting adalah kita mendapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dengan meninggalkan segala larangannya, dan kita berusaha untuk bersyukur dengan segala atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu yang kita terima tu, sama ada baik atau buruk, sama ada susah atau senang, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, semuanya adalah kebaikan untuk kita. Selagi mana kita hidup di muka bumi ini, maka selagi itulah kita masih berpeluang untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik. Selagi itu kita masih berpeluang untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi masih kita sehat, selagi kita masih senang, selagi kita masih ada kuasa atau berkekuatan, maka waktunya lah kita untuk berusaha untuk mendapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, berusaha untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah apa yang kita dapat tadi. Alhamdulillah, sampai di sini sahajalah forum kita, maka kita tutup dengan tasbih kifara. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Nice. Yes.